Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke Majlis Sambutan Hari Sains Sedunia untuk Keamanan dan Pembangunan Anjuran Pusat STEM Negara, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Penganjuran sambutan Hari Sains Sedunia untuk Keamanan dan Pembangunan atau World Science Day for Peace and Development diraikan pada 10 November setiap tahun sejak tahun 2002. Di Malaysia, Hari Sains Sedunia untuk Keamanan dan Pembangunan disambut mulai tahun 2018. Sambutan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan sains dan hubungannya dengan masyarakat dan memastikan orang awam sentiasa dimaklumkan mengenai perkembangan sains. Ia juga mengutarakan peranan yang dimainkan para saintis dalam membangunkan pemahaman tentang alam semula jadi dan melestarikan masyarakat kita. Tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2020, ketika dunia sedang bergelut untuk menangani krisis kesihatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, iaitu pandemik COVID-19, justru fokus tema Hari Sains Sedunia adalah amat bertepatan dengan situasi semasa, iaitu Science for and with Society in Dealing with the Global Pandemic. Melalui tema ini, UNESCO berusaha untuk mendekatkan sains dengan masyarakat dan meningkatkan kerjasama antarabangsa bagi menangani pandemik ini. Dari perspektif sains, respons UNESCO terhadap COVID-19 ini distrukturkan menerusi 3 tongkat utama, iaitu mempromosikan kerjasama saintifik antarabangsa, menambah baik akses air dan sanitasi dan menyokong pembinaan semula ekologi. Semenjak laporan pertama penyakit COVID-19 di Wuhan, China pada bulan Disember 2019, pandemik ini telah mendatangkan kesan kepada lebih 200 buah negara dan wilayah di seluruh dunia dengan lebih 47 juta kes dan lebih daripada 1.21 juta kematian sehingga kini. Dalam situasi ini, pengetahuan dalam bidang sains dan penggunaan teknologi revolusi industri 4.0 dapat digunakan dan dimanfaatkan secara meluas bagi membendung pandemik ini. Antaranya adalah penggunaan kecerdasan buatan artificial intelligence untuk mengesan penyakit dijangkiti beserta sejarah perjalanan menggunakan kamera pengenalan wajah, penggunaan robot untuk menghantar makanan dan ubat-ubatan dan drone untuk membuat rondaan dan penyiaran mesej audio kepada orang ramai. Malaysia juga secara aktif turut berusaha menggunakan pengetahuan sains dan teknologi dalam menangani wabak ini, antaranya penggunaan teknologi robot tempatan untuk tujuan disinfeksi dan dispenser ubat dan makanan di pusat kuarantin dan hospital, dan penggunaan aplikasi MySejahtera yang dibangunkan bagi membantu dalam pengawasan penularan COVID-19. Kesemua langkah untuk menangani dan membendung pandemik COVID-19 yang saya nyatakan tadi tidak mungkin dapat dilakukan dengan berkesan tanpa adanya kemajuan dan perkembangan yang pesat dalam bidang sains. Bagi membendung penularan COVID-19, sains bukan sekadar diperlukan ketika proses pengesanan penyakit atau pembangunan vaksin. Kefahaman sains turut penting dalam urusan seperti penjagaan tahap kebersihan individu atau ketika prosesnya jangkit di ruang awam. Tuan-tuan dan puan-puan, sains merujuk kepada idea-idea mengenai alam semula jadi yang disokong oleh bukti empirikal dan juga proses-proses di mana idea-idea atau pengetahuan ini dihasilkan. Pengetahuan sains ini diperoleh melalui penyiasatan saintifik yang memberi penekanan kepada proses inkuiri. Inkuiri merupakan amalan yang digunakan untuk mencari penjelasan atau maklumat dengan mengemukakan soalan. Dalam erti kata lain, inkuiri menghendaki seseorang itu menjalani proses penyelidikan, penyiasatan atau mencari kebenaran. Inkuiri saintifik sebenarnya sangat berkait rapat dan saling bersandaran dengan reka bentuk kejuruteraan dan pembangunan teknologi. Kemajuan dalam sains menyediakan keupayaan baharu
bahan baharu atau pemahaman baharu mengenai proses yang dapat diaplikasikan melalui kejuruteraan untuk menghasilkan teknologi. Kemajuan teknologi sebaliknya memberi saintis keupayaan baharu untuk menyiasat alam semula jadi pada skala yang lebih besar atau lebih kecil untuk merekod, mengurus dan menganalisis data serta untuk memodelkan sistem yang lebih kompleks dengan lebih tepat. Tambahan, usaha jurutera membangunkan atau menambah baik teknologi sering mencetuskan soalan baharu untuk disiasat oleh saintis. Tuan-tuan dan puan-puan, penguasaan dalam bidang sains dan STEM adalah elemen yang kritikal bagi memastikan negara sentiasa memiliki modal insan STEM yang berkualiti dan mencukupi. Bagi menyumbang ke arah pembangunan modal insan yang dihasratkan, pendidikan STEM merupakan salah satu agenda yang diberi penekanan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia giat berusaha memantapkan pendidikan STEM untuk menarik lebih ramai murid menceburi bidang STEM di peringkat sekolah melalui aktiviti kurikulum dan co-kurikulum dengan sokongan daripada pelbagai pihak berkepentingan. Pendidikan STEM penting dalam melengkapkan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang diperlukan dalam era IR 4.0 dan kehidupan seharian. Antaranya termasuklah pemikiran kritis, kemahiran kolaboratif, keupayaan untuk membuat pertimbangan alternatif, kemahiran penyelesaian masalah dan komunikasi berkesan. Kemahiran ini juga telah dianggap sebagai sangat penting untuk dikuasai dalam menyediakan murid untuk dunia pekerjaan abad ke-21. Bagi mereka yang tidak melibatkan diri secara langsung dalam kerjaya yang berkaitan STEM, mereka akan dapat mengaplikasikan kemahiran yang diperolehi semasa mempelajari mata pelajaran STEM bagi menyelesaikan masalah kehidupan harian. Secara umumnya, pendidikan sains dan STEM yang berasaskan inkuiri bukan sahaja mendorong kefahaman konsep dalam kalangan murid, malah membantu pembangunan kemahiran-kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. Melalui sambutan Hari Sains Sedunia untuk Keamanan dan Pembangunan yang dianjurkan ini, diharapkan akan dapat mewujudkan kesedaran dan kefahaman kepada murid, guru dan orang awam tentang perkembangan dan peranan sains dan STEM dalam masyarakat dan kehidupan seharian, serta peranan saintis dalam meningkatkan pemahaman tentang alam semula jadi dan kelestarian masyarakat. Aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan sepanjang penganjuran Hari Sains Sedunia ini juga diharapkan akan dapat meningkatkan minat murid secara khususnya dan masyarakat secara amnya dalam bidang sains dan STEM sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menangani isu-isu global yang sedang dihadapi kini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua agensi kerajaan dan swasta, akademia, universiti dan industri, Pusat Sains Negara, Planetarium Negara, Petroscience, STEM Makerspace yang berkolaborasi dengan Pusat STEM Negara dalam menganjurkan sambutan Hari Sains Sedunia untuk Keamanan dan Pembangunan pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis Sambutan Hari Sains Sedunia untuk Keamanan dan Pembangunan Pusat STEM Negara. Sekian, terima kasih.